Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi lagi. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh, madam. Seorang aja bersuara. Hal lain mana? Boleh, Boleh, madam. 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 Boleh, madam. Ah. Okay, currently baru ada 29 orang. Ramai lagi yang tak masuk panggil kawan-kawan. Kita ada 43 orang kan? Ramai lagi yang tak masuk. 11 orang kemungkinan, 10 orang lagi. Alright, seperti biasa sebelum kita mulakan kelas kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah minggu yang ke-9. Okay. Assignment kena hantar minggu yang ke-10 minggu depan. Okay. So sebenarnya ada beberapa kekeliruan berkenaan dengan chapter kita kan. Ada yang terkeliru chapter 4 dan chapter 3. Okay. Chapter 1, chapter 2 dah beres dah. Chapter yang ketiga, okay, saya mention balik adalah chapter yang we go through about library. Yang you dah attend seminar hari tu it's more focus tentang chapter yang ketiga, library. Okay, chapter yang keempat barulah time management. Yang kelima, memory. Okay, so hari ni masih lagi chapter yang kelima which I call it as a 5B lah. Yang minggu lepas 5A, memory, 5B adalah concentration. Okay, so lepas ni hantar you punya chapter 5B ni pun 1 week after lah sebelum kelas minggu depan. Okay, kalau saya lupa nak masukkan folder, bagi tahu cepat-cepat. Okay, yang mana chapter 3 tu saya tak letakkan masa lah, bila you dah siap you hantar. Tapi chapter yang keempat, chapter yang kelima A wajib hantar dah sebenarnya. Right after this, we will review siapa yang hantar, siapa yang tak hantar lagi. Okay, hak hantar lambat tu saya letak belakang dulu. Saya nak tengok siapa yang memang dah hantar. Okay, so minggu ni adalah tajuk 5B iaitu concentration. Nanti ramai lagi ni yang tak hadir. Nantilah last kelas saya nanti kita check lah attendance. Sebab saya dapat report kelas E ni ramai yang tak hadir ke kelas maths dan sebagainya lah. Tak boleh lah, saya adalah penasihat kepada BA003. So I take this as a serious issue tak hadir ke kelas. Okay, with non-relevant ataupun irrelevant reason. Okay, you kena make sure that reason itu adalah reason yang berkaitan dengan you lah. Kalau you kata madam tak boleh hadir ke kelas lah hari ni nak teman abang pergi COD. Tak boleh. Tu adalah reason yang tak ada kena-mengena. Nak hantar adik, nak jemput adik, tapi you bagi reason personal matter ataupun masalah keluarga, urusan keluarga. Tak boleh lah macam tu. Kalau dia memang berkait dengan you sakit, kena pergi hospital dan sebagainya, pergi klinik, okay boleh. Okay, kalau you pergi tak boleh attend sebab you ada ada lagi satu reason yang sangat popular, pergi test kenderaan dan sebagainya, yang tu pun boleh diconsider sebab dia berkenaan dengan you, tetapi kalau dah banyak kali sangat tak boleh lah. So you kena manage you punya schedule. Tapi kalau ada emergency, ada ahli keluarga yang sakit, ahli keluarga yang perlukan rawatan, so you je yang ada pada waktu tu, memang penting, okay, yang tu boleh diterima. Okay, kena make sure you jangan skip kelas senang-senang je. Okay, nanti takut ada tindakan disiplin. Bukan apa, saya ingatkan je lah. Takut ada tindakan disiplin atau ada isu-isu lain yang berkaitan dengan kehadiran lah. Okay, boleh kita mulakan kelas kita sekarang? Dah 11 suku dah. Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Alright. Okay, so kita nak sambung dengan concentration. Okay, kalau minggu lepas memory, sekarang adalah berkaitan dengan concentration. So what is concentration? Concentrate. Kenapa kita panggil dia concentrate? Apa beza concentrate dengan focus? Concentrate ini saja bermaksud focusing your attention on what you are doing. Bermaksud concentrate ni level di atas lagi pada fokus.
Pernah nampak tak orang yang dengar seminar dia dah tak ambil kisah orang tepi, dia dengar je. Fokus saja. Itu nama dia fokus. Concentrate pula adalah dia mendalami fokus itu. Dia faham apa yang penceramah bagi tahu. Dia dapat input. Itu baru nama dia concentration. Kalau fokus ni dengar tak semestinya masuk ke dalam telinga, tak semestinya masuk ke dalam akal kita. Masuk ke dalam memori kita. Okay, so concentration ini dia memerlukan kemahiran. Dia memerlukan practice. Kalau kita pun tak dinafikan, kita pun kalau bila dah fokus, lama kelamaan dia akan concentrate. Sebab apa? Sebab kita ada minat tentang isu tersebut. Okay. Seterusnya, 3 level of concentration kita ada yang light punya. Macam you pergi tengok TV, you galik, orang kata galik tengok kartun tu. Tu memerlukan light concentration saja. Kita ada moderate, kita ada deep. Kalau deep concentration, contoh apa yang kita selalu buat? Deep concentration. Apa dia? Contoh. Boleh sesiapa kongsi? Satu je saya nak. Apa? Deep concentration. Betul-betul memerlukan kehadiran, memerlukan soul. Apa dia? Deep concentration. Solat. Ya, Amir Riza, solat. Okay, kita memerlukan sangat-sangat fokus. Tak boleh cara dah orang kata kan. Apa yang bunyian ke apa ke diperlukan deep concentration. Susah ke senang nak deep concentration tu Amir? Betul sangatlah susah, madam. Susah. Okay, sebab tu dia memerlukan tadi saya kata kena praktis, kena hadirkan jiwa kita sekali lah. Deep concentration ni. Right, seterusnya adalah 3 type of concentration problem. Ada masalah-masalah. Nak concentrate macam mana ni? The first one, focusing at will. Bermaksud kita tak menetapkan target. Kita suka hati kita je. Nak fokus kat mana? Kita pilih. Okay, so itu problem yang pertama. Yang kedua, sustaining your focus. Mengekalkan fokus tu pun sangat susah sebenarnya. Kita belajar pun dalam kelas pun kita kadang-kadang hilang fokus, apatah lagi dalam online kelas. Banyak distraction. Nanti kita akan tengok distraction yang macam mana. Okay, limiting your focus. Kita hadkan fokus kita tu. Alah kelas ni tak penting sangat pun. Dengar sikit-sikit jadilah. So bila kita letakkan kita punya ada limit tu, so nanti bila kita hadirkan kelas pun, ilmu yang kita dapat tu pun hanyalah sedikit. Mula-mula je. Tengah-tengah dah hanyut dah. Dah main WhatsApp dengan kawan dah. Last nanti baru nak catch up balik sebab puan kata ada assignment pula, ada tugasan pula. So tengah-tengah tu dah hanyut dah lah. Okay. Dan seterusnya adalah external distraction. Okay, tadi kita ada problem. So kita nak tahu sekarang ni external distraction yang boleh mengganggu kita punya concentration ni. So apa itu external distraction? Dia adalah things that occur outside of you. Luar daripada you. Meaning to say that it related with your environment. Luar ni. Ada bunyi-bunyian pun mengganggu, ada an uncomfortable study environment pun ia juga, and other people. Okay, kalau kita study kat kawasan yang tak sepatutnya ataupun ada banyak gangguan, memang kita tak boleh nak fokus. Even though you kelas sekarang ni, yang kena duduk kat college kan, satu bilik sama-sama budak-budak PPT. Ada je gangguan je, sekejap ada lah, kelas apa macam-macam. So you kena pilih tempat yang comfortable, yang you boleh fokus. Sebab apa? Sebab you nak avoid external distraction ni. Dalam communication pun sama, kita ada distraction dari segi noise ni. Kalau you belajar MGT, tajuk communication noises. Contoh-contohnya adalah bunyi-bunyian, language dan sebagainya lah. Contoh distraction ini. Internet coverage, itu pun termasuk dalam distraction. How about internal distraction?
Tadi outside, internal. So internal ni bermaksud datang daripada siapa? Datang daripada siapa? Internal ni Diri kita sendiri. ya, diri kita sendiri. Sebab dia adalah dalaman. Okay, internal distraction are things you think about or worry about. Yang you fikir yang boleh mengganggu. Yang you terlampau rasa dia susah hati. Dalam Islam, kita dilarang untuk terlalu memikirkan benda yang tidak terjadi lagi dan terlalu susah hati tentang benda yang telah pun terjadi. Contoh, you masuk PPT ni lah, you decide sebelum ni sebelum buat keputusan ada beberapa choices lain. Lepas tu you duk fikir, okay kalau ambil PPT ni macam mana ya, environmentnya, belajarnya macam mana, dia susah hati pada benda yang you tak lalui lagi. Mula-mula you dah masuk PPT. Sebenarnya Allah kata tak boleh terlalu memikirkan sebab Allah dah aturkan. Kalau benda dah masuk pula PPT, you rasa macam kot ada lah yang rasa macam menyesal ni masuk PPT ni, baiklah aku masuk college kemahiran ke, baiklah aku masuk vocational ke. Dah dia macam meragui, dia rasa susah hati sebab dia dah tersalah pilih cabang. Tu pun dilarang sebab dah ditentukan sebenarnya you masuk ke dalam PPT ni. Okay. Right, 3 main causes of concentration problem. Okay, the first one, lack of attention. Focus, attention tu benda yang sama. Okay, less of attention. Lack of interest, tak minat. Mungkinlah tak minat nak study UED ni. Study UED macam kelas motivation je. Kalau you tak nampak apa dia punya hala tuju, you tak nampak kebaikan dia, you tak nampak dia punya point dalam kita punya subjek ni, sebenarnya UED ni dia nak bantu you study. Dia nak bantu you kenali diri you. Tapi you rasa macam subjek ni macam ala kadar. Yelah one hour ni kan, jam kredit saja kan. So you dah kurang interest. So you tak fokus lah. You tak bagi concentration lah. Lack of motivation pun sama. Rasa lonely, masuk kelas yang you tak suka sikit je mulalah lonely. Lamanya kelas MGT contoh. Tak ada motivasi. Okay, kalau you memang bermotivasi tinggi masuk kelas, memang high energetic lah. Puan kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam puan sihat puan. Yang tu dia memperlihatkan dia adalah orang yang bermotivasi tinggi. Masuk ke kelas apa pun dia seronok. Sebab dia ada motivasi nak ada kelas, nak dapatkan ilmu. Walaupun lecturer tu duduk membebel sampai akhir kelas. Itulah tugas lecturer. Selain daripada bagi input, selain kongsikan knowledge dia kena bagi juga internal ataupun dalaman spiritual. Sebab tu kena membebel. Okay. Yang seterusnya, strategies for improving concentration. So kita tahu kita ada kelemahan untuk fokus ataupun untuk concentrate ni. What we should do? Apa kita perlu lakukan? Nak diamkan diri je ke? Biarlah, tak concentrate pun biarlah. Aku pandai kot. Ada orang yang macam tu. Dia rasa diri dia selfish lah orang macam tu. Dia dah tahu dia pandai, dia kacau kawan dia. Okay, strategi yang pertama kita boleh use motivational and organizational strategies. Okay, you carilah something yang boleh membuatkan you seronok hadir ke kelas tu. Okay, mungkin you boleh letakkan okay, kalau mat ni kalau aku dapatlah A, nak beli hadiah untuk diri sendiri. You letakkan reward, you letakkan something yang you boleh dapat bila you achieve target you. Okay, create a positive learning environment. Ni pun penting juga, positive vibes. Okay, kita punya persekitaran ni pastikan memang kena. Kalau you hadir ke kelas tapi dalam kereta, boleh ke fokus? Boleh ke nak concentrate? Saya tanyalah dulu. Kod boleh? Boleh ke? Tak. Aziman kata tak boleh. Bermaksud orang lain boleh. Orang lain boleh ke concentrate?
kelas dalam kereta? Pening. Siapa kata pening? Saya madam. Sama dengan saya. Saya adalah orang yang tak boleh membaca, tak boleh tengok video. Kalau dengar radio boleh, tak boleh fokus kepada sesuatu lah. Contohlah kalau anak saya kata, tolong pasangkan mainan ni ke, saya tak boleh. Sebab saya pening dalam kereta. Okay. So bermaksud ramai yang cakap concentration akan berkurang kalau kita hadir ke kelas dalam kereta. Okay. So kita kena ada tempat yang sepatutnya untuk kita study, untuk kita hadir ke kelas. Macam you pergi kelas fizikal lah, pergi ke kelas. Kalau kelas online, duduk depan laptop dalam bilik ataupun tempat yang kondusif. Bukan dalam kereta. Harap faham lah ya, kalau ada yang terkena batang hidung ke apa ke, harap faham. Okay, deal with internet distraction. Kita nak deal with external distraction senang, internal tu susah. Dalaman kita ni ada je suara-suara kecil dalam hati ni kata, biarlah, tak apalah ni, tak fokus pun tak apa. So you kena ada kekuatan dalaman, nak lawan. Okay, kata-kata negatif tu. Use active learning strategies. Okay, bila kita study pun kita kena, dalam kelas pun kena beraktif lah, kena participate. Okay. Seterusnya, motivational and organizational strategies tadi tu yang kita letakkan dalam one of the strategy. The first one, kita kena develop a positive attitude towards your work. Okay, kita kena beranggapan bahawa kita punya study ini adalah benda yang bagus. Gain knowledge benda yang bagus. Hadir ke kelas benda yang bagus. Buat assignment benda yang bagus. Positif. Kalau ada negatif, cepat-cepatlah orang Pantai Timur kata tohok tepi. Letak kat tepi kalau ada yang negatif tu. Sebab kita nak yang positif sahaja. Okay. Create interest in the task. Nak siapkan assignment pun kena ada benda, something yang you rasa macam seronok. Buat assignment UED yang video tu kan, grouping tu. Seronok lah, buatlah ramai, lepas tu boleh combine video, boleh record video sendiri dan sebagainya, guna macam-macam apps. Boleh tempik-tempik gambar, pandai lah, punya kreativiti lah. Use goal setting strategies. Kena letakkan juga bila nak kena hantar. Bila dah tahu kita punya tarikh, kita akan lebih bersedia, lebih fokus untuk siapkan kita punya assignment. Use time management strategy pun ya juga, nak dividekan tugasan kita. Every week kena hantar chapters by chapters. So bila nak kena hantar, you manage your time doing kerja yang lebih priority dahulu. Macam tu lah. Okay. Seterusnya kita menggunakan strategi create a positive learning environment tadi tu. Find a better location to study. Sekarang dah minggu ke-9 ya adik-adik. Minggu ke-9. So alasan network coverage yang lemah, kami sebagai pensyarah sukar untuk terima alasan itu lagi. Kalau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga pun okey lagi lah. Tak tahu kawasan mana yang buat dia punya coverage dan sebagainya. Melainkan kalau ada pokok tumbang ke kat kawasan you tu, ada berlaku petir banjir ke, memang terputus elektrik ke apa ke, tu lain situasi. Tapi kalau every week alasan itu adalah alasan yang sama, please find solution. Tak payah duduk kawasan tu. Contoh you duduk kat asrama pun kadang ada je student yang kata tak ada network coverage, tak kuat sangat lah puan. Habis tu kita panggil you all duduk dalam kita punya college, nak bagi facilities. Bukan facilities dalam college sahaja. Wifi dekat dewan makan ada, dekat library lagi kuat, aircon lagi. Tak nak pilih hal tu. Create a lot of reason. Okay, kalau kat rumah pun sama juga. Kalau you rasa memang you ada masalah dengan network coverage tu, tukarlah plan lain, tukar data ke apa ke.
Kalau dah 9 minggu masih lagi sama juga, kenapa tak mohon masuk ke dalam kampus? Fasa 3 ni ada. Mohonlah. Masih lagi beri kesempatan pada siapa yang rasa macam tapi you boleh mohon ke? Boleh je kan BA003. Tapi I'm sure that BA003 ni masalah coverage mungkin tak banyak sangat lah. Mak ayah mampu kan nak beli, nak pasang wifi dan sebagainya. Okay. Another one, reduce multitasking. Kalau you seorang yang multitasker, okey lah. Kalau you tak boleh buat kerja dalam 2-3 kerja dalam satu masa, so you kena reduce. You kena siapkan one by one. Minimize distraction. You know apa jenis distraction yang mengganggu diri you, so you try to eliminate ataupun minimize that distraction. Seterusnya, deal with internal distractions. Kita nak deal with the internal. Okay. Deal with competing activities. Okay. Kita kena merasakan pressure of competing. Bersaing dengan orang. Ni contoh kalau dalam kelas lah. Kalau you tengok ada kawan yang perform. Senang ni dia belajar account tu. Rasanya tak pernah belajar account waktu sekolah, tapi kenapa dia perform? Tengok-tengok rupanya dalam kelas dia banyak bertanya, dia banyak contact dengan lecturer dia. Okay, deal with academic problem. You tahulah apa academic problem you. You tak faham subjek yang mana? Mana subjek yang susah? Mana subjek yang memerlukan lebih pemahaman? Kena hafal banyak, MGT lah tu kot, hafal banyak, buat assignment pun macam susah je, 8 dimension tu, tak faham lah. So you tahu academic problem you, try to solve it, find the solution. Deal with personal problem. Personal problem ni banyak ni, bukan family problem saja, banyak personal problem pun banyak juga. Ada je alasan bagi tak nak hadir ke kelas. Jangan jadikan kelas online ni sebagai mentang-mentanglah dia kelas online, mentang-mentanglah dia ada recording video, mentang-mentanglah segalanya ditempik dalam Google Classroom. So you rasa macam yang live ni, yang Gmeet live ni tak berapa penting. Tertidur lah. Senang problem lah tu. Tertidur. Senang je nak detect orang tu tertidur ke tak. Bila kita dah habis kelas, semua orang dah left Gmeet, tinggallah seorang dua. Tak left pun. Tahulah dia tidak berada di depan laptop dia. Sama ada tertidur ke, pergi entah ke mana ke. Okay. So ini adalah internal distraction yang you perlu hadapi dan atasi. Okay. Strategies for lecture classes. Kuliah ataupun kelas lah. Okay. Sit in the professor's line or vision. Professors ni lecturers lah. Line of vision yang bermaksud kita berada di line yang betul. Okay, dia kata berapa hari bulan submit assignment, betul dah line kita. Assignment berkaitan dengan apa, guideline macam mana, betul dah. Kita dah ada dah input, kita dah ada dah information. Barulah kita berada di line. Kita follow track yang lecturer tu tetapkan. Supaya tak tergelincir lah. Orang dah hantar, dia tak hantar. Orang kata kelas, mungkin ada lecturer yang kata kelas dia pukul 8 tapi dia start 8.30. You tak dapat info tu. Okay. Another one, take notes. Nota. Adik-adik nota. Apa yang lecturer bagi tahu kat mulut dia ni tak semestinya ada dalam nota. Dia spontaneous, keluar input-input. So kalau kita tak take note, kalau rajin nak tengok record video, tak apalah. Record video pun bukannya 15 minit, setengah jam, sejam. Nak cari point tu pun dah makan masa. So better for you to take notes. Ask and answer question. Lecturer tanya, jawab. Bukan susah pun. Kalau ada benda yang tak faham, tanya. Tu je. Tanya dan jawab. Okay, lebih lagi online ni. Online ni kalau nak tahu keberadaan you,
Di dalam kelas, saya sebagai lecturer akan sentiasa bertanya lah. Apa tu yang tak jawab tu saya pun tak pasti apa yang you all buat. Kelas Puan Zarina mention kat saya ada 2-3 orang buka kamera. Kena 3 orang lah, 4-5 orang lah mungkin. Saya jadi pelik lah. Kelas saya tak ada pun. Tak buka langsung. Mungkin takut dengan Puan Zarina ke kan? Tapi tak apalah. Saya bukan jenis memaksa. Saya tak suka orang paksa saya. Okay, tapi niat saya nak bagi you ilmu. Hopefully ilmu tu sampailah kepada you all. Tu pun dah memadai dah bagi saya. Nak garang-garang pun belum lagi. Boleh jadi garang. Tengok tempat. Okay. Seterusnya, strategies for reading your text assignment. Okay. Ada assignment yang memerlukan you pembacaan lebih. Buat assignment MGT, Dimension of Quality, you kena baca dulu information yang ada dekat dalam internet tu so that you can suit each characteristic ataupun each dimension masuk kepada you punya point. Kena baca. So strategi ni adalah use a reading study system. Baca. Preview before you begin to read. Kita macam scan. Kita buka buku, sebelum kita buka buku kita akan belik-belik. Oh, ada subtopik dia ada 4. Okey, subtopik ada 4. Okey, ada proses. Ada diagram. Kita bermaksud kita review dulu. Barulah kita pergi depan balik, baru membaca satu-satu. Okay, highlight the important information. Zaman sekolah saya dulu suka beli highlight tu macam-macam colour. Highlight bila baca. Okay, take note salah satu juga strategi. Develop question in the margin of your text or notes. Bila you baca sesuatu statement ataupun you baca buku, create your own question and try to answer. Okay, benda ni pun saya selalu buat waktu saya study dulu. Dah baca-baca, try develop you punya question sendiri. What is marketing? What is management? Jawablah sendiri. Kalau you boleh jawab, bermaksud you faham lah apa yang you baca tadi tu. Make out word cards. Ataupun macam flashcard. Dah buat kad kecil-kecil tu kan. So nanti kita boleh review back. Okay. Seterusnya, strategies for exam preparation. Hari Jumaat ni ada exam MGT. Midterm test, ujian pertengahan semester. Apa yang you all perlu lakukan? First, kena take note dulu. Okay, create study sheet. Create map, chart, diagram. Macam mana nak hafal? Macam mana nak hafal controlling process? Macam mana nak tahu level of management? Macam mana nak tahu management skill? So buatlah you punya diagram sendiri ataupun you nak lukis-lukis sendiri. Predict test question and self-test. Mungkin ada pun Salina kongsikan dengan you soalan yang lepas-lepas ke, buat soalan tu. Take break, tapi make sure you ada you punya time break. Switch subject, plan reward. Ni benda plan reward ni sebenarnya dia sangat menjadi kepada saya lah. Bila saya buat sesuatu, dah berjaya, okay, hari ni nak pergi makan McD. Sebab dah berjaya hantar assignment. Saya buat. Okay, sangat menjadi. Dia rasa macam dihargai walaupun diri sendiri yang bayar. Okay. Habis dah. Pasal concentration. Alright, sebelum tu, saya tak ingat dah ada yang tanya saya, Puan, yang memori tu ada ke attachment yang perlu dimasukkan? Ada sebenarnya. Terlupa pula saya nak bagi. Kejap. Tapi kita buat dululah. Ada sedikit. Ni tentang memori. Ni tentang concentration. Okay, kita. Tak nampak. Sebentar. Tak nak pergi pun. Ada test lah untuk menilai you punya concentration dan juga menilai you punya memory. Yang ni you boleh masukkan juga. Tak apa, yang dah hantar tu pun nanti at the end you kena
you kena cantumkan assemble all your chapters, baru hantar the complete one kepada saya. Okay, so kita tengok kepada kita punya concentration, nak tengok you ni concentrate ataupun tidak. So kita akan jawab soalan ada 10 sahaja. Okay, ready ya? Pen kertas saya nak pen yang kertas. Boleh? Boleh, madam. Okay. Soalan pertama, do you have trouble getting back into your work after you have been interrupted? Bila ada orang kacau you akan rasa macam tak sukalah. Kalau ya, jawab ya. Kalau tak, jawab tak. Ataupun you rasa macam ada orang kacau-kacau you pun, dia tak akan kacau fokus you. Kalau yang tu cakap tick no lah. Okay. Do you read and study in a noisy, cluttered room? Adakah you boleh study dalam bilik yang bising dan juga berterabur? Bilik yang tak kemas. Yes or no? Okay. Do you find that even though you schedule study time, you don't actually accomplish very much? You dah ada dah you punya timetable untuk study. Tapi you realize that kebanyakannya you tak achieve pun, you tak ikut pun. Okay. Yang keempat, do you use any strategies to help increase your ability to concentrate? Ada tak apa-apa strategi yang you guna pakai untuk meningkatkan you punya concentration? Yes ataupun no. Can you concentrate on your work even if the subject doesn't interest you? You berada di kelas yang you tak minat, tapi you boleh concentrate. Yes or no? Do you use your preferred learning style when completing assignment? Adakah you menggunakan kaedah study yang you prefer untuk you completekan assignment? Contoh kalau dia prefer duduk dalam bilik yang seorang-seorang, tak suka ada orang untuk complete assignment. Adakah ada orang menggunakan learning style study beramai-ramai, nak complete assignment lah. Okay. Yang ketujuh, do you tend to think about personal plans or problem when you are reading and studying? Saya rasa ramai ni akan jawab yes ni. Bila kita study, tiba-tiba ada je. Tengok baca buku ni, kena baca lah. Take a few minutes to answer yes or no to the following question. Nak makan apa lepas ni? Lunch nanti nak lunch kat luar ke kat dalam? Ada tak? Selalu tak ada menghadapi masalah tersebut. Okay. Do you find that when you finish reading your textbook assignment, you don't really remember what you read? Ni pun ramai. Baca bukan banyak tadi, tak faham langsung ataupun faham sikit-sikit je. Saya pernah mengalami situasi bila saya baca novel. Baca dah habis satu chapter dah novel tu, tapi saya tak faham pun jalan cerita dia. Pernah juga. Okay. Do you get totally engrossed in the material when you read and study? Apa benda engross ni? Siapa boleh beritahu saya apa engross? Kita search dulu apa engross. Terganggu, berfikiran terganggu. Okay. Do you get totally engrossed in the material when you read and study? You rasa macam terganggulah, you fikir benda lain. Agak sama macam soalan yang tadi tu. Salah satu soalan yang saya bacakan tadi. Last but not least, do you daydream a lot when you are listening to lectures? Dengar lectures tapi berangan. Lecture ni cerita pasal concentration. You berangan duduk dalam kelas, duduk dengar lecture ke apa ke, bersembang dengan kawan ke, mengorat kawan sebelah ke, perempuan sebelah ke, dia melencong sikit, daydream dia, berangan. Adakah benar? Okay. Alright.
Dah boleh dapat 10 soalan? Dah, madam. Dah hal lain semua dah Dah. Right, so kita nak examine, okay. Give yourself 1 point for each yes question, 2 question, 4, 5, 6, 9 and 4 je. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 9. Kalau ada jawab yes, bagi 1 markah for each question. Kalau jawab yes saja. Kalau jawab no, jangan bagi markah lah. Untuk soalan nombor 4, 5, 6, 9. Okay. And 1 point for each no answer, 2 question, 1, 2, 3, 7, 8, 10. Antara 1, 2, 3, 7, 8, 10. Kalau ada jawapan you no, bagi 1 markah. Okay, so total up your point dekat bawah ni. Okay. Dah? Dah, madam. Okay. Kalau dah, kita tengok dia punya indikator kat bawah ni. A low score, kalau you dah tambah tadi tu, you dapat kurang daripada 5 lah. Sebab mungkin dia 10 markah ni. Kurang daripada 5 atau 2 ke 1 ke. Okay, a low score indicates that you need some help improving your concentration. You memerlukan bantuan untuk meningkatkan you punya konsentrasi. A high score indicate that you are already use many good concentration strategies. You dah pun implement a lot of strategy untuk buat konsentrasi itu berjaya lah. You lebih fokus dalam kelas lah. Siapa yang dapat kurang daripada 5? Cuba angkat tangan. Ada tak kurang daripada 5? Atas daripada 5? Atas ramai. 17, 18. 6 per 10 atas daripada 5 kan Nabil? Ramai. So ramai lah sebenarnya yang concentrate, je kan? Okay. So tak ada masalah lah kalau saya bagi informasi dalam kelas, semua akan dapat. Okay. Bila saya kata hantar, bila-bila semua akan dapat. Sebab dia memang concentrate dalam kelas saya. Alhamdulillah. So konsentrasi you all berada di level yang tinggi. 6 pun level tinggi juga. Kalau 2, 3, 4 tu bermaksud level dia rendah. So you kena improve your study skill. Improve sebab apa? Sebab kita nak dapatkan konsentrasi lah. Okay. So sekarang ni saya nak, yang ni you boleh masukkan dalam concentration. Topik 5B lah. Yang ni nantilah sebab ada yang dah memang you dah hantar yang 5A tu kan, memory tu kan. Okay, tak apa, nanti bila at the end of our semester you kena compile chapter 1 sampai 7 tu. Bila you compile, you masukkan yang memory ni. Okay, so sekarang ni saya nak buka saya punya Google Classroom. Mana Google Classroom? Sekejap. Madam. Ya. So maksudnya kalau buat assignment ni, chapter 5 ni, dia ada 2 lah kan? Dia ada 2. Okay, nanti bila you buat, bila you nak compile nanti, you boleh gabungkan pun tak apa, chapter 5. Okay, faham. Madam, maksud gabungan tu macam mana madam? Gabungan tu maksudnya you nak buat chapter 5, you cerita pasal memory, sambung terus dengan concentration. You tak divide lah 5A, 5B. Macam tu Farhan, boleh? Madam, kalau macam saya dah termasukkan sikit concentration dekat memory. You sambung je lah mana yang you tak termasuk tu. Sambung saja. Sambung je? Okay.
So chapter 1, 2 saya dah check. Kita tengok yang 3 ni saya kata dah siap hantar lah, saya tak bagi masa. Sebab bukan saya yang ajar, sebab you dapat informasi daripada seminar kan. So saya bagi masa lah untuk you siapkan. So alhamdulillah dah 21 orang yang hantar chapter yang ketiga ni. Ada beberapa lagi lah. Tak nampak kunci nak besar kan. Control. Tambah ke? Macam nak zoom lah. Sini dia zoom. Tak ada. Control. Okay. Cukup besar dah ni. Okay. Macam mana bagi dia ke tepi sikit? Ini. Okay. Okay, yang ni ada hantar atas ni 21 orang. So kita ada beberapa lagi yang belum hantar chapter yang ketiga. Ada Aiman Hakimi, Alia Kristina, Amar Irfan, Elisha, Farah, Fatin, Idina, Mio Mikael, Miftah. Miftah ada ke dalam ni? Miftah. Ada tak dalam kelas saya ni? Miftah. Miftah Anwar. Ni ada ni Anwar Miftah ni. Terbalik buat nama dia. Miftah. Nyaut pun. Adeline ada tak? Adeline Sofia. Musyid ada? Tak ada juga. Nanti saya baca attendance lah. Kelas saya ni lama sikit. Ni ada senarai ni yang belum hantar ya untuk chapter yang ketiga. Okay, chapter yang keempat. Time management. Okay, time management ramai yang berjaya hantar tapi ada 3 orang yang belum hantar. Musyid, Mikael, Nakib, Tiha. Fatihah dah ni kan? Dah keluar kan? 3 orang ni lah. Musyid, Mikael, Nakib, Ihsan. Musyid tu ada 2 madam tengok yang atas tu. Ada musyid sekali lagi. Oh ni Musyid Tamizi. Daftar masuk 2 kali ke dalam kelas saya ni? Dia masuk guna 2 akaun. Okay. Betul lah. Hari tu pun sama juga. Okay, so saya kena double check nama Musyid ni. Okay, so maksudnya ada Mikael dengan Nakib. Madam. Ya. Saya dah hantar lah yang chapter 4 tu. Dah hantar. Tapi Saya tengok. Mio Mikael. Okay, Miftah. Firdaus, Iman, Anis, Nisha, Isma, Aiman, Haji. Hazriman, Fahira, Huda, Farisha, Muhammad Hazi, Nafis, Nabil, Amir, Alia, Wawa, Nafis, Aim, Sofia, Amar, Fatin, Tasha, Musyid, Farhan, Syahidah, Ain, Nakib. Ni, Mio Mikael. ya. Nakib Ihsan pun ada juga. Kenapa dia kata missing ke sebab hantar lambat lah? Hantar lambat. Okay. Musyid ada. Musyid tak ada. No attachment. So ada 1 lah Musyid punya. Okay, 1 tak ada. Tiha berhenti. Okay. Alright. Chapter 4 tak ada masalah. Chapter 5. Chapter 5 ramai lagi yang belum hantar. Memory. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, belum. 20 lah yang baru hantar. Yang bawah ni semua tak hantar lagi. Okay, chapter kelima hantar Patutnya chapter kelima hari ni last. Make sure hantar. Dan sambung chapter yang kelima seterusnya ni. Nanti saya sediakan folder lain, 5B. Itu assignment. 1 lagi saya nak view. Attendance. Mat ada Mat? Ada kan? Mat? Ada. Nakib Ihsan. Nakib Ihsan. Tak ada.
Ain Syazwani. Ada madam. Ada Christina. Ada peserta matter. Irene Natasha. Irene Natasha. Mana dia? Ada ni dalam ni. Tak menyaut ni pergi ke mana? Angkat tangan pun saya kira juga. Chat tepi pun saya kira. Ni tak menyaut ni. Farisha. Ya Farisha. saya. Fatin Zulaika. Ya saya. Intan Nur Akilah. Saya madam. Idina Akilah. Ya, madam. Okey, Izmi Syahirul Amri. Ada, madam. Mazim Muhammad. Ada, madam. Okay, Mio Mikael. Ya, saya. Muhammad Nabil. Ya. Okay, Aziman ada. Muhammad Ahmad Syafiq. Ada. Muhammad Aiman. Aiman Iskandar. Aiman bin Iskandar. Tak ada. Aiman Hakimi. Aiman Hakimi. Madam, Ya. saya rasa Aiman Hakimi hari ni dia ada test JPJ, madam. Test JPJ. Kalau tak salah saya. Okey. Dia ada ke tag saya? Alif Haikal. Ada, madam. Amir Riza ada. Amar Irfan. Ada, madam. Ada. Isma Haikal. Isma. Ada pun dia pergi tandas. Dia share laptop dengan saya. Okey, Farhan Syahidan ada. Firdaus. Ada madam. Haziq. Ada, madam. Haziq Kamarudin. Haziq Muhammad Hatta. Ada madam. Iman Izairi ada. Kamal Khorazi. Ada, madam. Yes. Ada. Miftah. Mana Miftah ni? Miftah Anwar. Tak menyahut juga. Muhafiz ada. Mursyid Idris. Ada tak dalam ni? Mursyid M. Gila. Nafis. Ada madam. Okay. Alia Huda. Ada madam. Elisha Nazirah. Ada. Fatihah tak ada Adeline Sofia. Adeline. Saya nampak nama dia terkeluar waktu kelas tadi. Kira tak ada terus ni. Ain Najwa. Ada madam. Ain Salsabila. Ada madam. Anis Batrisha. Ada madam. Akilah. Ada madam. Elisha Ashikin. Ashikin. Fahira Maisara ada kan? Nampak nama dia ni. Fahira Maisarah. Ya. Farah Safia. Ada madam. Dan Farini ni saya nampak nama dia first masuk kelas. Farini ada? Ada. Dia orang first masuk kelas tadi. Okay, so ada Irene ada. Pula pergi toilet juga Irene. Miftah.
Nama ada dalam ni tapi tak menyaut. So yang betul-betul tak hadir, Aiman Iskandar, Aiman Hakimi, Mursyid, Elisha Ashikin. Okay, ada 4 yang tak ada. 3, 5, 4, 3, 9. Patut ada berapa orang? 43 orang. Banyak yang missing ni. Kepada yang tidak hadir, dia tak ada kan? Ketua kelas take note kenapa yang tak hadir tu. Bagi tahu dekat pensyarah Puan Zarina, siapa yang tak hadir tu berserta dengan reason. Kalau tak ada reason, kita anggap dia memang tak hadir langsung lah. Kalau dia ada reason sekalipun tapi reason yang tak munasabah, kita anggap dia sebagai tidak hadir juga. Okay, ada apa-apa soalan? Before we end our class. Tak ada. Okay, nanti saya buat folder. Right after this saya buat tu folder 5B So you boleh hantar sebelum minggu depan lah. Seminggu saya bagi masa. Okay, nak buat dalam bentuk apa pun is up to you. Ikut creativity. Minggu depan jangan lupa saya create juga folder terus, hantar grouping assignment. Okay, if you don't have anything to ask ataupun nak share ke apa, so kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah. Haziq, awak. Yang video tu madam, Kenapa video tu? hantar kat mana? Nanti saya buat folder. Okay. Alright, video tu kalau you ada upload dalam media dalam YouTube ke apa, you attach link sajalah, ketua kumpulan saja, tak perlu semua. Right? Dengar tu Zik. Okay. Tutup balik kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan juga surah Wan As. Amin amin ya rabbal alamin. Minta maaf saya ambil masa sampai 11.58, pada 50 je. Okay, jumpa lagi minggu hadapan. Take a good care of yourself. Mana yang ada di kampus, kita ada carnival pada hari Sabtu ni ya. Okay, jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you madam. Hi, madam. Thank you madam.